Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Sekarang saya akan buat kesimpulan tajuk yang kedua, preservation. Preservation. Kesimpulannya saya fokus kepada untuk memelihara harta kita hasil daripada kegagalan kita untuk menjana pendapatan iaitu dengan protection. Sebenarnya di sana ada beberapa tools lagi untuk memelihara harta kita supaya harta kita boleh sampai kepada waris tanpa menggunakan kos yang tinggi. Yang pertama ialah kita melakukan hibah semasa hidup. Jadi kalau ada properti, kita hibahkan properti kita kepada isteri kita, pada anak-anak kita, dan dengan itu di akhir nanti mereka tak perlu lagi melakukan proses distribution. Tajuk distribution saya akan bincangkan nanti dalam tajuk yang ketiga. Hari ini saya buat kesimpulan tajuk yang kedua. So, untuk shortcut family kita daripada supaya tidak terlibat dalam proses distribution yang rumit, maka kita bertindak melakukan hibah. Satu perkara yang baik di dalam takaful adalah dia ada hibah bersyarat. Maknanya kita boleh tentukan, katalah 1 juta income protection tersebut, kita ada anak 4 orang, kita boleh bagi pada setiap anak kita 25%, 250,000. Kita meninggal dunia, mereka terus boleh claim dalam masa 1 bulan untuk dapat 250,000. Untuk isteri kita, kita buat plan spesifik untuk dia, 500,000 ataupun 1 juta juga untuk dia. Jadi ini dikatakan satu tindakan bijak. Cuba anda ambil kalkulator, pergi kepada time value of money, cuba kira berapa lama anda nak kumpul 1 juta atau 2 juta dengan pelaburan 2,000 ataupun 2,500 sebulan. Dengan interest ataupun dividen 3% atau 5% setahun, saya jangka anda perlu komitmen yang berterusan membayar 2,500 sebulan ataupun 30,000 setahun selama tak kurang daripada 20 tahun. Tempoh 20 tahun adalah panjang untuk anda meletakkan satu matlamat dan anda perlu ambil protection. Okey, protection yang terbaik adalah dengan mengambil takaful. Agihkan 10% daripada income anda ke dalam dana takaful untuk kebaikan zuriat anda, isteri anda, mereka yang anda tinggalkan kerana anda cinta pada mereka. Tak guna anda kumpul duit-duit yang banyak juta-juta yang manfaat hanya bank, hanya tabung haji, hanya ASB, hanya syarikat-syarikat anda. Tapi bila anda meninggal dunia, waris anda tak dapat menikmati harta yang anda kumpul kerana anda gagal mengambil protection yang betul. Ataupun salah satu juga ialah anda melantik wasiat, menulis wasiat, menyenaraikan semua harta anda dan serahkan kepada agensi wasiat untuk menguruskan harta anda selepas anda mati. Sudah pasti mereka akan claim juga paling kurang 25,000 ataupun maksimal 5% daripada harta anda. Bayangkan kalau harta anda keseluruhannya 2 juta, berapakah 5% yang akan cair ataupun tiris kepada pihak yang lain disebabkan anda gagal merancang. Baik, itulah kesimpulan tajuk pada hari ini, preservation. Dan saya fokuskan kepada anda perlu memiliki dana takaful, sama ada untuk diri anda ketika mana anda timba musibah lumpuh, untuk isteri dan anak-anak anda, untuk keperluan masa depan mereka. Macam-macam keperluan masa depan ni. Contohnya pendidikan. Anda boleh menambung untuk dana pendidikan. Jadi dana pendidikan tu garanti pasti anak-anak akan dapat amount yang anda telah tentukan. Kalau anda tentukan matlamatnya 60,000, anak-anak garanti dapat 60,000 sama ada anda hidup ataupun mati ataupun lumpuh, kerana ketika anda mati, ketika anda meninggal dunia ataupun ketika mana anda hilang upaya kekal, takaful akan mengambil alih menabung bagi pihak anda. Tapi kalau anda menabung di tabung haji, ASB, bank, tabungan anda akan berhenti kerana anda tidak lagi mampu untuk menabung. Yang kedua, kalau anda biarkan anda membuat loan, dia kena bayar interest. Tetapi kalau anda menabung daripada sekarang, anda mendapat dividen. Itulah yang dikatakan garanti pendapatan melalui plan takaful yang boleh anda ambil. So, kita tak perlu mementingkan diri sendiri. Kita perlu berfikir secara holistik.
kita perlu letakkan matlamat objektif kewangan yang betul. Kemudian kita perlu lihat apakah strategi ataupun apakah instrumen yang sesuai untuk kita ambil demi kestabilan kewangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.